Untuk career sebagai senior player dalam skuad kebangsaan, saya rasa bermula pada tahun 2001. Semasa tu dalam pasukan Sukan C tahun 2001 di KL. ya, di KL. Tapi dengan umur yang muda, so Umur berapa kan masa tu? 18. Oi. 18 dah bermain dengan kita akan bersaing dengan yang pemain-pemain bintang lah masa tu kan. Mariza, Hairuddin, Nizaruddin, Hairuddin, ada lagi senior yang lain lah. So saya dua orang yang terakhir lah di orang cakap senang kata drop lah. Kena drop dengan alasan coach Ellen Harris masa tu umur yang muda, masih panjang lagi dan masih boleh bermain beberapa kali lagi next SEA Games kan. So nak cakap fresh masa tu, walaupun umur muda, lagi-lagi masa tu SEA Games kita jadi host, jadi tuan rumah, saya rasa benda tu fresh lah. Fresh. Tapi dalam masa sama juga saya tak down, right? So untuk fight untuk next tournament tu, kita rasa ni lah sebab saya ingat Ellen Harris, masa coach Ellen Harris cakap, so dia cakap walaupun tiada dalam senarai untuk bersama SEA Games, dia cakap dia pasti untuk next tournament, dia cakap saya akan dipanggil juga. So benda tu saya rasa dengan ayat dia masa tu, saya rasa untuk bagi semangat saya lagi untuk terus fight lah, walaupun umur muda. Saya rasa saya tak fikir lagi bab umur. Bila saya bersama dengan pasukan mana-mana pun, walaupun umur muda, saya rasa umur saya tolak tepi. Bila masuk dalam padang, pada saya yes, respect mesti ada. Tapi bila di dalam padang, saya tak memikir pasal umur. Saya akan bermain, you senior atau you junior, saya akan ni lah. Bab umur kita, saya rasa bab umur saya tolak tepi. Dan kalau tak, saya ingat saya lah ada satu selepas tournament SEA Games, tournament pertama saya bermain adalah dalam, saya tak silap tahun yang sama ataupun tahun 2002. Saya tak silap saya tahun yang sama. Senior team tournament di Vietnam. Tak silap saya tu LG Cup. LG Cup. Dia macam jemputan untuk. So di situ saya diberi peluang bermain oleh Ellen Harris lah. So saya rasa bermulanya career saya sebagai national player pada tahun 2001 tu lah, bersama pasukan Malaysia bermain di LG Cup. Dan memang betul Ellen Harris lepas tu rasanya memang jarang sangat tinggalkan coach kan. Dia akan bawa hampir ke semua panggilan pun kan. Saya rasa ke semua, selama dia sebagai head coach, saya rasa semua tournament ataupun semua saya pasti ada dalam list lah. Cuma ada bermain ataupun tak bermain, tapi setiap kali kejohanan apa-apa, tournament apa-apa, saya akan dipanggil lah. Sampai habis dia punya kontrak bersama tim Malaysia lah. Coach boleh cerita tak first time pakai baju kebangsaan, keluar terowong, nak jejak kaki kat padang tu, dia punya feel macam mana coach? Saya rasa dia punya feel, nak cakap kali pertama kita menyarung jersey kebangsaan, lagi-lagi sebelum kita masuk padang, berada di dalam terowong, dan kita nak jejak kaki ke dalam padang tu, rasa
rasa satu benda yang kita takkan dapat lupa. Lagi-lagi kita bermain di home, di tournament di tempat kita dengan crowd kita. Saya rasa benda tu benda yang kita takkan lupa, dan benda yang kita takkan dapat di mana-mana lah dekat situasi tu, suasana tu, perasaan masa tu dengan crowd yang ramai, dan kita pula first time bermain sebagai pemain national, bermain di ni. Saya rasa perasaan tu kita tak boleh gambarkan lah kan. Nak cakap satu badan ni, lagi-lagi kita dengar bila lagu negaraku lah, bila lagu negaraku, saya rasa satu badan bulu meremang lah cakap kan. So benda tu lah saya takkan lupa lah benda macam tu. Okay Coach, nak bawa Coach cuba kongsikan pula, sebab kita menjelang kepada Piala Asia bulan Januari depan, dan Coach antara satu batch yang pernah merasai kehangatan Piala Asia tu. 2007 di Malaysia sendiri berhadapan dengan pasukan-pasukan bertaraf Piala Dunia. Mungkin dari segi result mungkin tak ada apa yang nak dibanggakan, tapi dapat bermain dengan mereka tu satu pengalaman yang mungkin luar biasa. Coach ceritakan macam mana suasana dia. Ya, nak cakap pasal suasana bermain di Piala Asia, kita cakap di kejohanan bukan lagi di peringkat Asia Tenggara, bukan? Yes, bukan lagi di peringkat Asia Tenggara, bukan lagi stage yang cakap kita dalam apa stage apa ni yang cakap kelayakan. Right? Kita dah berada di perlawanan ni lah, tournament yang sebenar, Piala Asia. Lagi-lagi kita bermain dengan negara-negara yang cakap yang top di Asia. Masa tu kita bersama Uzbek, bersama Iran, bersama China. Saya rasa memang nak dicakapkan daripada segi result, memang bukan milik kita lah cakap result, tapi peluang dan untuk bermain bersama pemain-pemain yang baik, dan lagi pasukan-pasukan yang terbaik di Asia semasa tu. Saya rasa bersama contoh Iran Iran, kebanyakan pemain-pemain Iran semasa tu kebanyakan bermain di luar lah, bermain di Bundesliga. So bila kita tengok pemain-pemain tu sendiri, so kita rasa bertuah lah, dan dapat bermain dengan pemain-pemain yang baik, yang bagus. Semasa tu Uzbek, China, Iran, boleh dikatakan fizikal pun saya rasa salah satu ni lah, kita tengok fizikal pemain-pemain tu sendiri, saya rasa jauh masa tu saya rasa berbeza lah dengan kita kan. So suasana dapat kita sendiri rasa bermain di Piala Asia ni salah satu benda yang pada saya yang susah kita nak lupakan lah. Right. Tapi Coach rasa kan, apa faktor result yang macam tu? Adakah persediaan kita kurang, atau memang jurang tu terlalu jauh? Nak cakap jurang ataupun perbezaan tu antara semasa tu lah kita dengan tim kebanyakan tim yang bermain di Piala Asia sendiri. Nak cakap perbezaan ataupun jurang tu terlalu jauh, saya rasa tak terlalu jauh lah. So kita boleh compete dengan cuma mungkin ada 2-3 faktor yang menyebabkan kita agak suka untuk bermain dengan tim-tim yang nama-nama besar lah. Ada nervous Coach berhadapan dengan player-player hebat tu? Saya rasa nervous tu sebelum bermain, yes lah. Tapi bila kita dah start bermain, nervous tu dah tak ada lah. Right.
Dia nak cakap nak terlalu respect sangat pun tak boleh lah. Pada even dia bermain di World Cup ke apa ke, tim yang bermain World Cup pun kita tak boleh bagi terlalu full respect lah pada dia orang. Right. Saya rasa kita boleh compete kan. Nak cakap persediaan tu saya rasa cuma bukan kita kurang persediaan ataupun saya rasa even sekarang pun saya rasa untuk kita bermain di sesuatu kejohanan kita perlukan punya persediaan yang rapi lah sekarang. Contoh kita nak menghadapi Piala Asia. So macam mana kita punya persediaan? Maksud saya kita tak boleh lagi bermain dengan pasukan yang selevel kita, yes, setara kita. Yeah. Kita kena bermain dengan pasukan yang baik, yang bagus. Saya rasa bila persediaan tu ada, bermain dengan kerap lah. Maksud saya bukan setakat 1-2 game kita bermain dengan tim. Contoh kita akan bermain, kita friendly dengan Japan, Korea. Itu salah satu faktor yang ni untuk kita hadapi satu kejohanan lah. Right. Bila perlawanan persahabatan tu kerap dengan tim-tim yang bagus, saya rasa benda tu sangat penting untuk tim. Menang kalah saya rasa tak jadi isu pun, tak ada ni pun kan. Even kita kalah 5-0, 6-0 pun saya rasa, pada saya tak pandang benda tu sebagai sebab untuk kita sediakan pasukan yang baik, kita perlu bermain dengan pasukan yang baik. Dan kita bukan lagi bermain dengan pasukan yang lemah. Maksud saya kita bermain untuk menang. Semasa kita menyediakan pasukan untuk hadapi satu kejohanan, kita menang 10-0 pun, tapi kita tak dapat cakap benefit, tak dapat belajar lah daripada game. Yes, kita menang 5-0, 10-0 sekalipun, tapi kita tak dapat belajar. So pada saya benda tu rugi. Baik kita bermain dengan tim yang baik, even kalau kita kalah sekalipun kita dapat belajar. Dan kita dapat tahu macam mana demand game tu sendiri. Bila saya rasa bila kerap bermain dengan pasukan tu, dengan pasukan baik ni, tim tu sendiri akan banyak improve. Saya rasa bukan di pasukan senior national sekalipun, even di club sekalipun, daripada bawah sekalipun, even di under bawah umur sekalipun, bila bermain dengan pasukan yang bagus, dekat situ kita belajar. Maksud saya benda perlawanan persahabatan antara negara ni, untuk persediaan kita ni, saya rasa kita perlu lebih kerap dan lebih banyak lagi bermain dengan pasukan-pasukan yang bagus. Tapi coach, lepas Piala Asia tu, kalau kita ingat balik, memang banyaklah kritikan daripada peminat. Media juga ada title tak makan nasi ke. Kau rasa macam mana sebagai pemain yang dah berjuang masa tu, rasa adil tak kritikan tu? Saya sendiri sebagai pemain lah kan, kita untuk menerima kritikan ni, pada saya benda tu dah jadi lumrah lah kan. Mana-mana sukan, mana-mana apa yang saja kita buat lah, bukan daripada bola saja, bukan daripada sukan saja. So bila saya rasa benda tu dah jadi perkara biasa lah. Bila kita menang, kita dijunjung. Bila kita kalah,
Benda tu akhir ayat tu ni lah kan. So pada saya daripada kita punya penyokong, kita punya media, kita punya apa, saya rasa benda tu dah jadi perkara biasa. Mungkin pada pemain atau player yang baru, yes, mungkin benda tu ada rasa mungkin jadi penyebab untuk diorang down. Tapi saya rasa kalau yang pemain-pemain yang dah lama bersama national team ataupun dah lama bersama dengan senior, saya rasa benda tu pada saya sendiri pada saya tak jadi masalah lah pada saya. So apa yang orang cakap, apa yang orang kritik, kita ambil saja. Dan nak cakap frust, ambil positif lah. Yes, nak cakap frust, nak cakap ni, kalau kita dengar orang ni memang sebab kita yang bermain. Kan? Kita yang bermain, so frust tu tetap ada lah. Right? So apa kritikan sekalipun, nak tak nak, kita terima kan. Baik buruk dia kita ni, sebab tak ada permainan, tak ada pemain yang nak kalah kan. Lagi-lagi kita menyarung jersey kebangsaan kan. Bendera yang kita pakai yang pada jersey tu benda yang berat bagi kita nak ni nak bawa benda tu. So kritikan ataupun ni daripada siapa-siapa pun, saya rasa itu dah jadi lumrah. Dan kita boleh terima lah benda macam tu. Apa pesanan coach sebagai orang yang pernah bermain di Piala Asia untuk player-player yang bakal menjarung jersey kebangsaan untuk Piala Asia kali ni? Apa yang kalau coach boleh pesan kat diorang, apa yang coach nak sampaikan? So first, saya punya bukan sebagai pemain antara itu macam saya bekas pemain. Apa yang boleh saya katakan, bermain satu pasukan. Benda tu kalau tak ada, saya rasa terus tim akan drop. So play as a team. Teamwork sangat-sangat penting dan mengikut arahan jurulatih. So bila kita tak mengikut arahan jurulatih, start daripada individu, dia akan membawa kepada tim akan down. So itulah pesanan saya, bermain satu pasukan, teamwork, dan mengikut apa yang jurulatih arahkan lah. So bukan lagi kita mengikut apa yang kita nak, sebab tim individu tak lagi cakap, walaupun dalam tim tu kita star sekalipun, so tim yang kita utamakan, bukan lagi individu. Right? Satu saja, cakap satu tumbang, semua kan. Right? Sebab pesanan saya bermain lah, itu saja pesanan saya, bermain satu pasukan. Dan ingat, kita membawa lambang di dada tu, cakap benda tu sangat-sangat berat lah kan. So apa yang itu tanggungjawab, macam dah satu tanggungjawab besar bagi kita lah, untuk negara, untuk menjaga nama baik negara lah. Right. Wow, tu kira amanat yang besar tu. Untuk orang yang pernah merasai suasana Piala Asia. Okay coach, trivia last. Kita nak tanya coach beberapa soalan trivia. Okay, sepanjang coach bermain, siapa coach yang paling selesa bekerjasama? Coach yang paling selesa bersama Super League. Kalau nak cakap bersama ni, bersama pasukan state ataupun kelab ni, saya rasa paling coach Dola Saleh lah. Sebab saya rasa dia sebagai bekas pemain, dia faham apa kehendak pemain, dan dia pun, saya rasa macam saya cakap tadi, di luar padang kita kawan, di dalam padang
dia coach, kita player. So benda tu membuatkan semua pemain selesa dengan dia, dan disebabkan benda tu juga tim akan sukses. Saya rasa benda tu kita pun tengok bila Kudolah bersama dengan tim mana-mana pun ada kejayaan dalam tim tu. Betul. Right? So pemain bermain untuk coach. Sebab macam mana layanan coach dengan pemain lah. So benda tu pada saya sangat-sangat penting lah untuk seorang jurulatih. Itu sebenarnya jawapan yang paling biasa saya kalau tanya player yang pernah bermain bawah Dollah Saleh, dia pun akan pilih cara Dollah Saleh. Okay coach, pada mata coach player yang pernah terbaik yang ada di Malaysia yang coach pernah bermain bersama siapa? Player terbaik pada mata coach lah, dari segi teknikalnya, kepemimpinannya. Soalan berat ni. Betul lah. Kan, nak cakap sebab ada ramai yang baik. Tapi semua berbeza dia punya karakter. Saya rasa pemain sebagai nak cakap striker ada kan, midfield ada, defender ada, goalkeeper ada kan. So saya rasa sebab nak cakap pasal teknik layanan, so yang ni so confused kita nak cakap. Contoh kalau coach nak buat satu tim, nama pertama yang coach akan letak siapa? Yang pernah coach main dengan dia orang lah maksudnya. Saya rasa kalau dulu masa saya bermain dulu, saya rasa Akmal Rizal lah sebagai striker kan. Sebab saya rasa walaupun badan dia, fizikal dia tak besar, saya rasa sebab saya rasa dia bermain bukan menggunakan 100% tenaga. Dia menggunakan otak. Wah. So benda tu benda yang sangat penting sebagai seorang striker lah. So dia pandai, contoh dia tahu di mana dia mau berada. Maksud dia dekat mana dia nak terima bola tu, dia tahu. Tanpa maksud dia kawan kita nak sepak, kawan kita nak crossing sebagai pemain flanker, di mana nak crossing. So dia sebagai striker, dia tahu dekat mana dia nak berada. So insting dia untuk berada di mana, insting dia untuk score goal, so dia tahu. So benda tu jarang ada pada mana-mana player kita sekarang lah. Itu yang sangat luar biasa ataupun berbeza dengan pemain-pemain lain. Bukan nak cakap pemain-pemain lain ni tak bermain, tak menggunakan otak, tak. Cuma dia insting untuk seorang striker itu ada pada dia. Okey coach. Coach pernah main midfield, attacking midfield, flanker pernah, striker pun pernah. Siapa lawan ataupun defend yang paling susah nak lepas lalu? Yang coach paling malas nak jumpa dia. Paling mencabar. Saya nak cakap dulu Acong lah. Kan sebab daripada bermain dengan ni last bermain satu tim kan dulu kan. Contoh ni. So bukan ni cakap dia selain daripada dia agresif, dia membaca gerakan pihak lawan. Betul. So kalau dulu bahasa senang cakap seorang defend dulu, lagi-lagi dengan karakter yang dia ada. So senang cakap kalau bahasa dulu,
Bola boleh lepas, orang tak boleh lepas. Oi. Yang tu ni lah. Saya rasa yang jarang ada pada pemain-pemain muda sekarang. Bukan nak cakap pemain-pemain muda sekarang ni lembut. Tapi saya rasa pemain-pemain dulu lebih berkarakter lah. Karakter. Contoh dia, bila kita sebut salah satu nama pemain dulu, kita tahu apa kelebihan dia, apa player ni kelebihan dia, apa player ni kelebihan dia. So kita dah tahu. Lagi-lagi saya sebagai contoh, saya sebagai striker, kita nak bermain dengan satu pasukan ni, kita tahu dah siapa defender, kita dah so macam tu lah. Bila kita sebut player dulu, kita tahu apa yang ada, apa yang special pada dia. Itu yang saya nampak dengan nak compare ataupun nak dengan pemain yang sekarang. Okey, yang terakhir coach, harapan coach dalam bola sepak. Sekarang dah jadi jurulatih, cita-cita terbesar coach sebagai jurulatih, mungkin dalam masa hadapan apa harapan coach? Alright, untuk karier saya sebagai jurulatih dan saya punya target, saya punya harapan, saya nak jadi national coach lah. Maksud saya pegang sebagai head coach, coach senior, coach national. So itu saya punya harapan, itu saya punya target. Right. Kalau saya bukan cakap nak ubah bola sepak kita ni, memang sukar, tapi tak mustahil. Right? Cuma apa yang saya cuba ni kan, cuba ubah mentaliti atau pemikiran pemain-pemain kita lah. Itu sebelum kita nak ubah corak permainan, nak ubah corak kita bermain, kita kena ubah ataupun tukar cara pemikiran kita dulu dalam bola sepak. Alright, ending. Okay guys, itu dia sesi yang penuh dengan ilmu, penuh dengan pengalaman, dengan salah seorang player favourite aku masa dulu tengok depan TV, hari ini dapat bertentang mata. So Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi coach kerana sudi bersama Harimau Malaya. Semoga perkongsian ni dapat inspirasi kepada fans, kepada player-player juga yang menyaksikan video ni, dan kita doakan tim yang akan pergi ke Piala Asia nanti sukses, at least membanggakan kita semua rakyat Malaysia. Terus support kami di Harimau Malaya, follow semua social media kami, tekan button like, dan kita jumpa untuk konten seterusnya. Assalamualaikum, bye bye.